Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Ulsan Hyundai, yang mana JDT menang 3-0 hasil jaringan Arif Aiman, Oscar Aribas dan juga Baeksen. Untuk perlawanan ini, Kipanggun yang melatih Ulsan Hyundai kembali ke Malaysia, tetapi saya amat berduka cita lah ke atas Kipanggun dengan result yang didapatkan. Walaupun baru menang K-League, tetapi kena ingat JDT adalah juara Liga Super. Juara Liga Super ni hebat tau kan. So kena terimalah kekalahan 3-0 di bumi SSI. Baiklah, untuk perlawanan ni kalau kita lihat dari segi gameplay, memang JDT lebih efektif dan lebih bagus untuk menyerang dan juga untuk bertahan. Dalam early press pun JDT berjaya untuk memanfaatkan kesilapan pihak lawan yang boleh dikatakan di bahagian pertahanan mereka tak terlalu organize ataupun organisasi di bahagian pertahanan pasukan Ulsan Hyundai banyak memberi ruang dan tak compact, yang menyebabkan pasukan JDT berjaya exploit dan juga memanfaatkan ruang-ruang yang mereka dapatkan untuk menyerang pasukan Ulsan Hyundai. Dan untuk pasukan Ulsan pula, apabila mereka nampak JDT dapat satu gol dan sebagainya, apa yang cuba dilakukan oleh pasukan Ulsan adalah untuk melakukan pressing ke atas pasukan JDT. Mereka bermain dengan agak high press dan menyekat JDT untuk bermain lebih direct ataupun menghantar bola ke hadapan. Tetapi JDT nampaknya semakin selesa, agak comfortable walaupun ditekan oleh pemain Ulsan Hyundai. Mereka berjaya untuk bermain dalam small space untuk keluar daripada tekanan yang diberikan oleh pemain Ulsan di kawasan JDT sendiri. Jadi memang tak boleh nampak lah banyak perkara yang Ulsan boleh buat pada perlawanan ni. Ditambah pula dengan beberapa siri kecederaan yang dihadapi oleh pemain Ulsan, yang mana mereka terpaksa melakukan pertukaran awal, masuk second half pun mereka ada tukar player dan sebagainya yang mengganggu lagi kepada rentak perlawanan. Baiklah, untuk game ni boleh dikatakan JDT bukanlah pasukan yang sempurna, tetapi mereka adalah pasukan yang efektif, dan apa yang dilakukan oleh coach Hector Bidoglio dari segi in-game management, terutamanya dari segi pertukaran pemain yang awal yang memberikan impak positif pun patut dipuji. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim dahululah. Apakah perkara yang kita boleh nampak dan apakah perkara yang kita boleh ulas untuk pasukan JDT? Baiklah, perkara pertama yang kita boleh ulas tentang pasukan JDT adalah di bahagian tengah. Kalau kita lihat untuk bahagian tengah mereka meletakkan seorang player yang berumur lebih kurang 38 tahun. So bermaksud dah agak berumur di situ. Tetapi dari segi kualiti yang ditunjukkan oleh pemain tersebut, iaitu Nacho Insa, menunjukkan yang beliau apabila diturunkan dalam skuad kebangsaan, dalam skuad JDT dan bermain di peringkat Asia yang tertinggi, masih lagi boleh memberikan something yang amat bermakna untuk pasukan JDT dan membantu pasukan JDT dalam kontrol bahagian tengah dengan sangat baik. Jadi kalau kita lihat peranan Nacho Insa pada perlawanan ini, waktu first half dia lebih banyak membantu kepada bahagian back three pasukan JDT dengan drop di bahagian tengah ataupun drop di bahagian centre back untuk membantu pasukan JDT dalam build up phase dan melakukan ball progression. Jadi benda tersebut telah membolehkan bagi pasukan JDT bermain dalam sistem single pivot, yang mana Nacho Insa akan bantu dalam fasa build up ketika in position. Ketika out position, apa yang dilakukan oleh Nacho Insa adalah lebih bertindak sebagai aggressive player, bermaksud dia akan banyak melakukan defensive duty dan juga mengcover ataupun memberi halangan first first wall untuk back three pasukan JDT apabila pasukan Ulsan Hyundai menyerang. Jadi kita boleh nampak yang memang Nacho Insa buat kerja-kerja sedemikian. Daripada segi man to man marking pun dia banyak menjaga pemain pasukan Ulsan Hyundai yang bermain sebagai striker, di mana ada striker tersebut dia follow dan dia buat kerja-kerja kotak seperti buat simple foul dan sebagainya untuk memastikan yang bahagian tengah dan juga serangan pasukan Ulsan tak mampu untuk bergerak lebih tinggi dan memecahkan pertahanan pasukan JDT. Jadi untuk first half beliau bermain sedemikian dan memang banyaklah dia buat something yang bagus. Dan di second half kita boleh nampak yang Nacho Insa punya peranan sedikit berubah, yang mana kali ini dia lebih kepada
bukan sahaja untuk membantu bahagian pertahanan, sebaliknya dia juga ditugaskan untuk membuat attacking support ke bahagian hadapan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nak Choo In Saw untuk second half, kita boleh nampak dari segi kualiti dia hold ball, dan juga daripada segi kualiti dia membuat hantaran-hantaran advance ke bahagian hadapan dengan change side dan sebagainya. So Nak Choo In Saw di bahagian second half dia banyak melakukan hantaran-hantaran ke bahagian hadapan untuk membuat ataupun memulakan serangan pasukan JDT, ataupun melakukan change side daripada satu sudut ke satu sudut. So benda tu bagus lah. Sebab apa? Sebab Nak Choo In Saw boleh control that midfield dengan sangat baik in term of defending dan juga attacking support. Dia boleh buat dua benda tu walaupun dah berumur, tetapi dia memang still ada kualiti yang diperlukan oleh JDT di bahagian tengah untuk meneutralkan serangan pihak lawan, dan dalam masa yang sama membantu bahagian tengah melakukan build up dan juga ball progression. So itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok gandingan midfield Unda Barena dan juga Yuan Muniz, untuk game ni boleh saya katakan Unda Barena bermain dengan simple football tetapi efektif, yang mana beliau banyak membantu dalam situasi untuk menjadi pemain yang ada orang kata apa, pilihan ketika pasukan JDT melakukan ball progression di kawasan tengah, ataupun ketika JDT cuba keluar daripada pressing yang dilakukan oleh Ulsan di kawasan JDT di sendiri. Yang mana Ukay Unda Barena ni daripada segi off ball movement, daripada segi positioning, dia pandai untuk mencari tempat untuk pasukan JDT buka ruang kepada beliau, untuk beliau menjadi option kepada pemain yang pegang bola untuk pas kepada Unda Barena, yang membolehkan JDT boleh keluar daripada situasi kawasan kecil kepada ruang yang lebih besar. So Ukay banyak membantu dalam gerakan tersebut untuk memastikan yang JDT apabila dipress ataupun ditekan, mereka still ada option untuk keluar daripada pressing yang dilakukan oleh pemain hadapan Ulsan Hyundai. So Unda Barena banyak buat macam tu, dan dalam fasa di kawasan pihak lawan pula Unda Barena lebih banyak untuk memenangi first ball ataupun second ball, dan dalam masa yang sama dia akan cuba menggunakan fizikal dia untuk memenangi aerial duel dan memenangi foul-foul yang boleh didapatkan di kawasan pihak lawan. Jadi benda tu yang Ukay Unda Barena buat, yang membolehkan bahagian tengah nampak lebih fleksibel dan membebaskan Yuan Muniz untuk bergerak lebih kepada orang kata apa, playmaker lah. Dan untuk game ni Yuan Muniz pun beraksi dengan sangat cemerlang, cumanya daripada segi effectiveness kepada bahagian serangan mungkin dia tak eager ataupun tak menyerang seperti sebelum ni, sebabkan ada kekurangan sedikit lah untuk JDT apabila mereka cuba untuk link up dan bentuk combination play dengan Obregon, masih lagi belum mendapat hasil yang bagus. Walaupun untuk video Negeri Sembilan hari itu saya ada puji Obregon dengan corak permainan yang berbeza, tetapi untuk game lawan dengan Ulsan Hyundai nampaknya Obregon kembali kepada corak permainan dia yang asal, yang menyebabkan daripada segi keberhasilan ataupun keberkesanan untuk JDT bermain dengan lebih fluid ataupun lebih smooth ke bahagian hadapan agak kurang di situ. Jadi itu adalah satu punca lah kenapa bahagian tengah JDT tak boleh nak terlalu focusing on central untuk link up dengan Obregon. Tetapi masalah tersebut berjaya diperbaiki apabila Hector Bidoglio, yang ni saya salute lah kepada coach Hector Bidoglio. Sebab apa? Sebab dia berani ambil risiko ataupun dia berani untuk membuat satu keputusan yang tepat dan awal untuk mengeluarkan Obregon yang memang tak beberapa berfungsi dengan baik dan untuk bahagian serangan pasukan JDT ni, dengan menggantikan Beksen, yang mana itu adalah satu pertukaran yang bagi saya memberikan impak positif kepada bahagian harapan JDT, yang mana dengan kemasukan Beksen, pasukan JDT nampaknya lebih efektif dalam membentuk combination play dan lebih efektif dalam memecah belahkan pertahanan Ulsan Hyundai yang memang pada asalnya dah tak compact dan tak tersusun, yang membolehkan mereka utilize penggunaan Beksen yang rajin, dan yang paling penting Beksen boleh hold ball, boleh untuk link up, boleh bentuk combination play dan boleh masuk dalam kotak penalti ataupun dribbling lah. So kita boleh nampak yang Beksen semalam memang bagus, dia dapat bola je dia boleh bawa bola ke depan, dia dapat bola dia boleh buat bentuk combination play dengan Arif Aiman dan sebagainya. So bila kemasukan Beksen, bahagian hadapan pasukan JDT nampak lebih smooth dan lebih banyak variation of attacking untuk mereka penetrate dan masuk ke dalam kawasan kotak penalti pasukan Ulsan Hyundai. Antaranya Beksen berjaya create combination play dengan Arif Aiman dan dapat satu percubaan, tapi sayang percubaan tersebut berjaya ditepis oleh keeper Ulsan Hyundai, dan seterusnya dia buat lagi percubaan ditepis juga, dan yang terakhir Afiq Fazai masuk dan berjaya assist kepada Beksen. Satu finishing yang boleh saya katakan bukan sahaja finishing tapi passes daripada
Afiq Fazai yang bagus, dan Backson berjaya membuat satu larian yang bagus untuk hold the ball dengan sangat baik. Dia keep the ball, lepas tu dia tak terus shoot, dia acah dulu, dia gelecek dulu seorang pertahanan dan dia finish dengan sangat kompos apabila keeper pasukan Ulsan Hyundai tu berada dalam positioning yang kurang baik untuk save bola tu. So memang satu action yang bagus, satu decision yang bagus daripada Backson untuk score the goal. Jadi pertukaran tersebut membolehkan bahagian serangan JDT lebih efektif. Yang tu yang kedua yang saya rangkumkan dalam satu ulasan. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan JDT untuk game ni, mereka punya shape memang lebih memfokusing kepada attacking on the wide area. Tetapi dalam masa yang sama, macam saya cakap waktu ulasan yang kedua tadi, bahagian tengah pun efektif. Cumanya dalam game ni, bahagian wide area mereka, iaitu bahagian winger mereka ada two type of different ataupun quality player yang berbeza, tetapi boleh menterjemahkan sesuatu yang berbeza. Yang mana kalau kita lihat di bahagian kanan, mereka ada Arif Aiman. Yang mana Arif Aiman akan bergerak lebih kepada untuk cut in dan juga lebih kepada untuk membentuk combination play pasukan JDT dengan masuk inside ke dalam di box dan melakukan percubaan ataupun melakukan assist ke dalam kotak penalti lah. Itu that way how Arif Aiman main, dengan hantaran-hantaran di belakang pertahanan, beat dengan direct dan juga cuba untuk masuk ke dalam kotak penalti, which is good. Sebab apa? Sebab dia eager untuk masuk ke kotak penalti dan buat percubaan ataupun passing kepada teammate dia, dan itu adalah style Arif Aiman main dan memang effectiveness lah, memang bagus gila-gila lah kan. Dan yang kedua tentang winger di bahagian kiri, iaitu Murillo. Yang mana Murillo ni kalau kita lihat dia punya gameplay memang style, dia suka hold touchline, dia suka covering wide area, dia suka bermain dengan gelecekkan the skill yang bagus kan. Cumanya perbezaan Murillo dan juga Arif Aiman ni adalah Murillo ni dia suka untuk gelecek masuk direct, and then dia suka untuk cross kan. Dia bermain lebih cover wide area, dia suka main gelecek 2-3 orang player masuk, tapi end up the end product ataupun final product dia kurang sikit daripada Arif Aiman. Macam Arif Aiman, dia masuk, dia ada low 7, dia masuk, dia buat percubaan, dia ada end product. Macam Murillo ni, end product dia ataupun decision lah dia tu boleh di question, tetapi in term of kata apa, wow factor untuk orang tengok, wow memang orang suka tengok lah Murillo. Tapi kalau dia boleh untuk adakan end product dia daripada segi passes ataupun sebagai assist ataupun buat percubaan macam Arif Aiman buat, masuk dia ada low 7 nak score ataupun nak assist, saya rasa Murillo boleh buat something yang lebih better sebab dia daripada segi control ball, dribbling semua dah superb kan. Jadi kalau boleh dia masuk, dia passes ataupun cari ruang assist dan sebagainya, memang akan lagi superb. Kadang-kadang Murillo ni bawa direct puff dia cross, tak ada siapa yang receive the ball. So benda tu agak kurang lah untuk Murillo. Tapi overall dua-dua winger memang efektif lah. Dan apa yang menariknya untuk JDT tentang penggunaan mereka punya back di belakang. Kalau perasan untuk back 3 pasukan JDT, mereka letak Israfilov di tengah, right centre back mereka letak Park, dan mereka letak Shan Lauri di bahagian kiri. Yang mana kalau kita tengok daripada segi spesifiknya, dalam fasa menyerang Oscar Aribas bermain sebagai wingback, dan untuk wingback pasukan JDT di bahagian kiri adalah Murillo, dan Murillo juga antara player yang covering on the winger side. Tetapi berbeza dengan bahagian kanan. Bahagian kanan Arif Aiman ada Oscar Aribas, yang mana Oscar Aribas dan juga Arif Aiman boleh bentuk combination play untuk counter ataupun menyerang di bahagian kanan dengan sangat efektif. Cumanya untuk game ni combination antara Oscar Aribas dan juga Arif Aiman hanya berlaku sekali, yang mana Oscar Aribas punya percubaan yang melambung tinggi. Selain daripada situasi yang Oscar Aribas score tu tak kira lah, sebab tu situasi daripada terbiahannya daripada corner kick kan. Tetapi daripada segi open play, jadi apa yang nak sampaikan dekat sini, sebenarnya JDT boleh create something yang lebih gempak gebar boom dengan combination play di bahagian kanan antara Oscar Aribas dan juga Arif Aiman dalam fasa untuk mereka menyerang di kawasan bahagian kanan dengan overloading punya player. Bermaksud dua player ni naik atas, dua-dua bentuk combination play, overload, beat dalam situasi 2v1 dengan left back pasukan lawan dan masuk ke dalam kotak penalti. Dan mereka juga boleh overload dengan pemain di bahagian tengah lagi. Sebab apa? Sebab Yuan Muniz ataupun Unda Barena ataupun Dato' Insak akan naik advance lebih tinggi di kawasan half space untuk bantu pasukan untuk bantu Arif Aiman ataupun Oscar Aribas dalam membuat option untuk membuka game kan. Jadi kalau mereka boleh utilize that combination duo ni, saya rasa memang bahagian kanan JDT akan meletup lagi lah. Itu yang boleh saya cakapkan lah. Dan yang boleh saya puji untuk 3 defend.
Israfilov is a very good player. Reading game dia bagus. Dia boleh baca dengan tenang. Cumanya dalam situasi hardline, kadang-kadang pasukan JDT senang kena expose. Berapa kali pasukan Usaha Hundir berjaya beat hardline pasukan JDT yang agak terexpose, tetapi disebabkan ketumpulan bahagian hadapan pasukan Usaha Hundir menyebabkan serangan counter tersebut ataupun breakthrough pasukan Usaha Hundir tersebut tak berjaya dimanfaatkan dengan baik. And sebabkan body positioning, kadang-kadang recovery pace agak slow dan sebagainya. Cumanya bila Usaha Hundir menyerang banyak menggunakan wide area and main crossing, the best player yang saya nampak di atas padang adalah pemain Korea tersebut. Dia mana Park banyak melakukan interception, reading game dia bagus, dia banyak block dan dia banyak juga mengeluarkan bola di kawasan di box pasukan JDT sendiri sebelum bola tersebut sampai dekat kaki pihak lawan untuk score the goal. So Park is very clear, dia pun antara player yang bagus. Dan apa yang saya suka tentang Park dengan Israfilov ni, mereka dua boleh jadi ball carrier sebagai ball playing defender yang bermain di belakang. Mereka berani untuk bermain short passes, keluar daripada pressing. Kita tengok macam mana Park dan Israfilov boleh main. Dan kalau tengok gol ketiga daripada Backson, Park yang involve untuk bawa bola ke depan, Park kepada Afiq score. So benda tu positif. So benda tu memang positif untuk defend. Daripada segi defend, bantu attacking, mereka berdua ni memang super. Dan yang terakhir saya nak puji adalah tentang Afiq Fazail. Yang mana boleh saya katakan Afiq Fazail is the best player yang mana dia masuk, dia bagi instant impact daripada segi off ball movement, vertical passes dia almost memang bagus. So dia berjaya untuk daripada segi wagging lah, orang kata apa, daripada segi wagging, vision dia bagus, daripada segi peletakan bola kepada Backson tu pun bagus kan. Kalau dia letak lebih sikit, mungkin bola tu akan orang kata apa, susah sebab dalam situasi tersebut Ulsan ada player yang boleh covering Backson dan sebagainya. So benda tu memang super, dia punya passes memang smooth sampai boleh Backson control dengan baik semua, memang super lah saya katakan. Overall JT bagus, cumanya Obregon ingat Backson dah buktikan siapa dia, so dia mungkin akan fight for his place back lah. Obregon you need to step up lah. Main masa lawan dengan Negeri Sembilan hari tu, hang boleh dapat balik tempat. Kalau hang main macam semalam, Backson will be the first choice lah. Okay, Assalamualaikum.